Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Seperti yang saya janjikan, saya akan menunjukkan bagaimana untuk menggunakan left and right, suatu add-in, suatu add-in dalam Microsoft Word. Anda kena guna yang trial dahulu atau anda boleh terus purchase. Inilah interface kita punya Microsoft Word yang biasa, tetapi saya ada tambahan iaitu left and right, iaitu sejumlah ikon-ikon yang boleh kita klik untuk menggunakan left and right, yang tujuannya untuk memantapkan lagi penerusan kita di mana yang perlu, khusus bila kita stuck, tak tahu nak tulis apa, tak tahu nak guna ayat apa, asyik-asyik kita menggunakan ayat yang sama berulang kali. Kita patah balik kepada home, kepada file, so inilah yang kita selalu gunakan, tetapi saya nak ambil kesempatan ni untuk memperkenalkan left and right. Kita mulakan dulu langkah pertama dengan dashboard. Dashboard ni tanda right, kenapa? Kerana saya telah ada sejumlah artikel yang saya kumpulkan. Prinsip left and right ni senang. Dia memohon kita untuk mengumpulkan banyak mana artikel pun. Katalah saya nak letakkan 13 artikel terbaik dalam tajuk yang berkaitan dengan animation, supaya bila saya menulis ayat seperti dalam contoh ini, dan ayat itu boleh saya baiki menggunakan ayat-ayat yang telah dipilih dan dipersembahkan dan telah pun diterbitkan dalam artikel-artikel oleh mereka-mereka yang telah pun biasa dalam bidang animation. Ini berbanding dengan kita melihat ayat-ayat dan juga mengetahui manakah perkataan yang sesuai. Ia boleh membantu kita untuk menghasilkan penulisan yang lebih baik. Sebagai contoh, kita klik dashboard. Saya tak nak tunjukkan daripada awal, tetapi anda faham kenapa? Kerana semua software yang ada sekarang ini dia lebih mudah, hanya kadang-kadang memerlukan drag and drop sahaja. Pada asalnya di sini ditulis library 1, library 2, library 3 sampai library 10. Kenapa pula saya letakkan sign animation? Ini saya nak jadikan library saya. Katalah saya rename saya letakkan sebagai animation saja. Saya pun rename, maka library pertama saya jadi animation. Sama juga library kedua saya rename, so on and so forth. Bermakna animation saya perlu menyediakan suatu database yang dalam tu ada, sukati kita lah, banyak mana, 10 ke, 12 ke, 20 ke, 30 ke artikel yang tajuknya animation sahaja. Jadi apa yang saya buat, saya sediakan satu folder. Dalam folder tu ada artikel saya yang banyak, maka saya pilih artikel-artikel yang berkaitan dengan animation, saya drag, saya letak ke sini, saya dropkan, dan akhirnya keluarlah ni artikel dia keluarlah 13 artikel. Lepas tu saya select all, maka saya start import. Bila saya start import, dia akan pergi ke sini. Saya banner pula library yang kedua atas nama city. Saya pun buka folder yang ada artikel saya dan saya pilih 3 artikel city computational thinking. Maka saya drag and drop letak kat sini, maka saya tandakan select all. Saya pun start import. Kenapa kita boleh buat macam tu? Katalah kita letak dalam 30 artikel. Di mana katalah 15 artikel animation, 15 artikel city. Kita nak pilih artikel-artikel daripada 2 kategori. Maka kita klik yang pertama animation, kita drag and drop 30 artikel, lepas tu baru kita klik satu yang ada kaitan dengan animation, kita import, pergi ke sini. Lepas tu kita buat yang kedua pula. Kita klik pula mana yang ada kaitan dengan computational thinking, kita pun import, kita dapat artikel ini. Sekarang kita letakkan panel 1 sebagai animation dan panel kedua sebagai CT. Itu langkah pertama kita untuk menyediakan apa yang dikatakan sebagai dashboard. Jadi lagi banyak artikel yang anda masukkan, tapi tolong selektif. Ambil saja artikel terbaik, Q1 umpamanya. Tapi dalam contoh dummy ni saya letak sebarang sajalah, tak sempat pula nak pilih Q1 kan. Ambil yang Q1, malah ambil yang nama-nama yang pertinent, leading author. Supaya kita boleh merujuk. Dan ini sebenarnya ada satu cara di mana kita boleh
melihat perkataan dan cara persembahan artikel-artikel lepas dalam bidang ini untuk membantu kita belajar cara penulisan yang lebih baik. Okey, kita tidak boleh copy and paste semua sekali. Kita cuma memilih perkataan-perkataan tertentu ataupun cara persembahan ayat itu diutarakan, dan kadang-kadang nak tengok past tense ke present tense ke, jadi itu boleh membantu kita. Jadi kita dah settle sekarang kita punya dashboard. Jadi sebagai permulaan saya nak memperkenalkan, katalah kita menulis ayat ini, lepas tu kita pun termenung macam mana kita nak membaiki ayat ini. Jadi saya nak tunjukkan satu persatu fungsi dia, walaupun tidak menurut urutan ya. Okay, saya nak mulakan dulu dengan paling mudah, iaitu word choices. Katalah kita highlightkan interest, sebab kita asyik guna interest je daripada awal. Jadi cuba kita highlight ni, apakah perkataan lain yang hampir-hampir sama dengan interest yang digunakan oleh artikel-artikel lepas dalam kita punya dashboard tadi. Mari kita klik word choices. Okay, jadi keluarlah di bawah ini sama ada kita gunakan importance, good, attention, attract, hobby dan appeal. Bergantung kepada kita lah. Okey, sebagai contoh, katalah kita guna perkataan, let's say kita cuba find. Okey, kita pun word choices. Maka inilah perkataan obtain, discovery ya, recover, learn. Ikut kesesuaian kita. Tetapi inilah ayat yang digunakan dalam dashboard yang telah kita siapkan terlebih dahulu sebelum ini. Okey, cuba tengok pula perkataan enjoyable. Okey, ada tak digunakan enjoyable dalam artikel-artikel yang lepas? Kita pun klik word choices. Okey, nampaknya tak ada. Tak ada tu bermakna apa? Bermakna mereka tidak menggunakan sebarang perkataan enjoyable. Jadi maybe perkataan ini bukan perkataan yang berbau akademik. Jadi kita buang sahaja daripada kita punya penulisan. Okey, sama juga kita pun fikir sesuai tak kita gunakan student. Ada tak mereka gunakan learners ke, mereka gunakan lain-lain lah. Kita cuba tengok ya, word choices, maka tidak ada perkataan yang digunakan oleh kajian lepas selain daripada perkataan student sahaja. Okey, ini salah aja kan. Okey, so itulah antara perkara utama untuk persembahan saya yang pertama ini. Bagaimana bagaimanakah kita boleh merujuk kepada artikel-artikel lepas dalam bidang kajian kita sendiri. Okey, kalau kita ambil bank phrases yang percuma itu, dia maybe meletakkan maksud secara umum sahaja, bukan maksud ataupun perkataan lain yang digunakan dalam artikel yang kita rujuk. Ada kalanya kita tak perasan bahawa perkataan yang kita tulis itu bukan perkataan akademik. Okey, tapi perkataan yang digunakan oleh bahasa harian. Jadi dengan merujuk kepada artikel lepas, maka kita dapat menggunakan phrase choices yang baik. Okey, itu yang pertama ya. Kita jumpa lagi untuk yang siri yang kedua. Kenapa? Kerana saya menggunakan software percuma Bandi ya untuk merakamkan apa yang saya buat ni. Saya dah buat timing, kalau lebih 10 minit dia tak akan save. Okey, dia berhenti on the spot. Kita jumpa lagi untuk bahagian yang kedua, bagaimana pula fungsi-fungsi yang lain ini dapat dimanfaatkan. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.